لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة القائمة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله bikulli syai'in alim. Sidang hadirin ahli Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, mari sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah, takut kepada azab seksa api neraka pada hari kiamat. Usaha kita beramal soleh, mengerjakan amal ibadat untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini adalah hari Jumaat yang terakhir bagi bulan Syawal tahun 1444. Ada sebahagian kita umat Islam yang dia masih ada lagi puasa 6 yang ditinggalkan, belum sempurna lagi, maka hari ini mereka berpuasa untuk sempurnakan puasa 6 hari dalam bulan Syawal supaya mendapat pahala setahun apabila dicampur dengan puasa Ramadan Al-Mubarak. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala terima amalan-amalan baik, amalan-amalan yang dikerjakan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan memberi ganjaran dan pahala kepadanya insya-Allah Ta'ala. Sedang hadirin yang dihormati sekalian, beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu tujuan besar bagi hidup kita di atas dunia ini. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah, atau dalam arti kata beribadat kepada Allah hanya satu sahaja, tidak bersyirik kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala Dia telah menjelaskan kepada hamba-hambanya dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadat kepada aku. Ini adalah tujuan pokok, tujuan asas bagi hidup kita di atas dunia ini. Kerana Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai makhluk yang mulia, yang tidak sama kalau banding dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak cucu Adam, iaitu manusia. Kita berbeza dengan makhluk lain. Makhluk lain dia tidak disuruh buat ibadat kepada Allah. Sebab tu kalau sesiapa pun tidak semaya, tidak puasa, tidak beribadat kepada Allah, maka dia adalah seperti makhluk lain, seperti binatang-binatang
yang mana hanya hidup mereka makan, minum, tidur, rehat sahaja, tidak menyembah Allah, tidak sujud kepada Allah, tidak sembahyang, tidak puasa, tidak bersedekah, tidak buat baik kepada sesama manusia, maka itu adalah bukan tugas sebagai manusia, makhluk manusia yang Allah Ta'ala jadikan untuk mereka beribadat hanya kepada Allah, bukan kerana Allah berhajat kepada semaya kita, bukan kerana Allah berhajat kepada puasa kita, bukan Allah berhajat kepada haji dan umrah kita, tapi Allah suruh kita beribadat kepadanya adalah kerana Allah akan membalaskan kepada kita dengan syurganya nanti pada hari akhirat nanti. Oleh itu sidang hadirin yang dihormati sekian, maka ibadat kita bukan setakat bulan Ramadan, bukan setakat 6 hari puasa dalam bulan Syawal, tapi kita masih banyak lagi untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Taala dia perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahkanlah Tuhan kamu hai Muhammad, beribadatkanlah hai Muhammad kepada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu kematian. Kita beribadat daripada kita menjadi orang mukallaf, orang berakal sampai umur, sampai kita turun kubur untuk kita menerima balasan daripada Allah pada hari akhirat pula. Itulah tugas kita sebagai manusia, sentiasa berada dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati sekian, setengah umat Islam pula yang belum lagi sempurna rukun Islam mereka, iaitu ibadat haji, maka sekarang mereka telah berada di Mekah dan setengah sedang bersedia untuk menuju kepada Mekah supaya mereka dapat mengerjakan salah satu rukun Islam yang besar, iaitu ibadat haji, yang mana ibadat haji telah diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa daripada orang-orang Islam yang ia kuasa. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah atas manusia, iaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat dan syarat-syarat, ia pergi mengerjakan haji di Baitillah bagi orang yang kuasa, yang di antaranya kuasa dari segi perbelanjaan untuk belanja musafir kepada Mekah, untuk menyediakan makanan, pakaian dan sebagainya. Begitu juga orang yang sihat dan juga orang yang ada keamanan di tengah jalan, tidak ada peperangan dan tidak ada penyakit-penyakit yang menghalangkan pemergian ia kepada haji. Maka sesiapa yang telah cukup syarat dah, maka hendaklah ia segera pergi kepada Mekah untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5, iaitu haji. Jangan nanti-nanti tunggu-tunggu, kerana keadaan dia selalu berubah. Ada setengah orang nak pergi buat haji baru ni 2 tahun sudah cukup syarat-syaratnya di segi duit pitih, di segi keamanan, tapi mari penyakit yang merebak, iaitu penyakit corona 19, maka menjadi halang atas mereka untuk pergi mengerjakan rukun Islam yang 5. Apabila dia selesai, tidak ada corona, maka dia mati. Maka tak ada dia nak buat rukun Islam yang 5, sedangkan dia cukup di segi bekalan duit pitih perbelanjaan dan keamanan dan juga kesihatan diri mereka. Tapi oleh kerana keadaan negeri Saudi, dia tidak mengizinkan orang-orang luar haji, maka tidak boleh pergi haji.
Haji kalau kita buat sendiri, dia tak serupa dengan kita upah orang lagi buat. Kerana kita pergi sendiri, kita boleh semaya dalam Masjid Haram, yang mana satu semaya dalam Masjid Haram pahala dia sangat besar, sama dengan 1,000 semaya di masjid-masjid yang lain. Tapi kalau kita suruh upah orang pergi buat haji, maka orang yang semaya boleh jadi dia niat untuk diri dia, maka kita tidak boleh pahala solat atau semaya dalam Masjid Haram atau Masjid di Mekah. Begitu juga Masjid Nabawi, satu semaya kelebihan dia sama dengan 1,000 semaya di masjid-masjid yang lain. Dan dapat pula kita masuk di tempat kawasan Raudah, satu kawasan yang penting yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan dia sangat besar. Sebab itu diseru supaya sesiapa yang cukup di segi syarat-syarat kun sumbat pram nedan kangen nedan sukapap nedan kuam plopai, maka hendaklah dia segera, walaupun muda lagi kau comel, kerana dia dapat tawaf, dapat sa'i, dapat wukuf, dapat pergi Masjid Haram dengan tidak ada halangi dan keuzuran apa-apa. Dengan kita berdasar kepada ayat Al-Quran yang berbunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Naklah kamu segera kepada sebab-sebab yang mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat sebab-sebab mendapat syurga daripada Allah, yang mana syurga itu dibanding seluas-luasnya seperti luas langit dan bumi. Itu ayat yang perintah supaya kita segera buat satu-satu ibadat, satu-satu amal soleh, apatah lagi ibadat yang wajib seperti ibadat haji di Mekah untuk kita mendapat sempurnakan rukun Islam yang kelima. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, bagi orang yang tidak mampu, tidak kuasa, kerana tidak ada duit atau tidak ada perbelanjaan, ada tak cukup, maka tak usah pusing, tak usah bosan, kerana dia tidak diperdukan atas dia haji. Tak kena hutang, tak ada kena pergi curi duit orang, tak ada kena pergi ambil pinjam duit orang, kerana Islam adalah agama yang mudah, bukan agama payah. Orang yang tak kuasa maka dimaafkan, maka tidak dosa atas dia, kerana Islam dia perdukan haji, begitu juga zakat menurut kemampuan, menurut orang-orang yang cukup syarat-syaratnya untuk menjalan dan melaksanakan kewajipan setengah rukun Islam yang 5. Oleh itu kita berpeluang untuk kita mengerjakan ibadat-ibadat yang lain, seperti kalau bulan Zulhijjah, bulan haji adalah satu ibadat juga yang digalakkan oleh agama Islam kita, walaupun bukan fardu, walaupun bukan wajib, tapi dia adalah satu sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut, sangat-sangat digalakkan, iaitu kita kurban pada hari 10 bulan Zulhijjah atau hari raya haji atau hari raya Aidil Adha. Kerana kurban adalah satu-satunya syariat Islam yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya ia adalah satu amalan ibadat yang besar yang digalakkan dan diberi pahala. Sebabnya
Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam, dia telah dibuat contoh dalam Quran di mana Allah Subhanahu wa taala bermimpi kepada Nabi Ibrahim supaya sembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat patuh taat kepada Allah walaupun kena sembelih anak yang kesayangannya. Maka dia cuba nak sembelih atas dasar perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim juga, Nabi Ismail anaknya juga serah bulat-bulat kepada ayahnya supaya ayahnya turut perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sembelih diri dia. Maka ini satu soalan kepada kita. Kalau Tuhan uji kita seperti Nabi Ibrahim, adakah kita sanggup siapa nak sembelih anak? Kerana sembelih anak adalah satu kezaliman kalau bukan kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana orang-orang jahiliah dulu, dia kamu hidup-hidup anak dia di padang pasir, anak perempuan, anak betina dia, kerana dia tak suka kepada anak perempuan, dia nak anak yatim, anak lelaki supaya mudah nak perang, mudah nak guna untuk pertahankan kabilah-kabilah mereka itu. Maka itu adalah perbuatan orang jahiliah. Na'udzubillah min zalik. Maka Nabi Ibrahim dia sembelih anak dia, tapi tak jadi sembelih kerana Tuhan ganti dengan kibas yang besar. Kibah ni adalah Tuhan sedia. Kata setengah riwayatnya, kibah ni adalah daripada syurga. Maka Tuhan ganti dengan kerbau, satu kerbau yang besar. Siapa hari ni kerbau, binatang-binatang ternakan adalah suatu sunnah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak daripada dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tak pernah tinggal kerbau. Dia kerbau dengan kibah yang molek, tanduk dua ekor kibah, tanduk yang baik, gemuk dan sebagainya. Dan dia niat bagi diri dia, dan niat bagi keluarga dia, dan dia niat daripada umat dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan Nabi. Maka kita bagi orang yang ada kemampuan, ada duit, siapa 5,000 ke, boleh ambil sebahagian daripada 7 bahagian binatang seperti lembu, kubah atau unta atau seekor kambing. Maka hendaklah dia kerbau untuk menjadi satu ibadat sembelih, yang mana dalam Quran sebut kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya semaya aku dan nusuk aku, nusuk yang sembelih aku, dan hidup aku dan mati aku adalah kerana Allah yang menciptakan semesta alam ini. Pinang tirak tenglai, alhamdulillah rawani pin wansuk sutai samrat bulan Syawal. Dan nan kraiที่ยังไม่ได้ถือศีลอด6 วันในเดือนชาวาลก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะวันนี้ตามปฏิทินแล้วก็คือวันที่28เดือนชาวาลพรุ่งนี้อีก1 วันก็ยังมีเวลาถ้าหากอยากให้ได้รับผลบุญรวมกันกับเดือนรอมฎอนก็จะเป็นผลบุญ1 ปีเท่ากับ360 วันก็เราจะทำได้อินชาอัลลอฮฺตะอาลาคือว่าการทำอิบาดัตก็ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเวลาจำกัดเมื่อเรามีชีวิตเมื่อเรามีสุขภาพดีเราก็ต้องทำอิบาดัตหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่แค่ถือศีลอดอย่างเดียวไม่ใช่แค่อ่านกุรอานอย่างเดียวไม่ใช่แค่ซิกรอย่างเดียวมีอิบาดัตในอิสลามกว้างมากเรายิ้มต่อพี่น้องของเราเมื่อเราเชื่อพี่น้องของเราเราให้สลามแล้วก็เรายิ้มก็เป็นหนึ่งในอิบาดัตต่อ Allah Subhanahu wa taala เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะตะบัสซุมุกะฟีวะจฮิอะคีกะซอดะกอตุนคุณที่ยิ้มต่อหน้าพี่น้องของคุณก็จะได้ผลบุญเหมือนกับผลบุญซอดะกอฮ์ด้วยทรัพย์สินอันนี้คอนเซปต์
รู้ว่าความเข้าใจเรื่องอิบาดัตในอิสลามให้สลามก็เป็นอิบาดัตรับสลามก็เป็นอิบาดัตเราเข้ามัสยิดด้วยเท้าขวาแล้วก็อ่านเราอัลลอฮุมัฟตะฮ์ลีอับวาบะเราะห์มะติกก็เป็นอิบาดัตเราก็ออกจากมัสยิดด้วยเท้าซ้ายก็เป็นอิบาดัตดังนั้นเราต้องเข้าใจอิบาดัตว่าไม่ใช่แค่ละหมาดอย่างเดียวซะดะกอฮ์อิบาดัตวะกัฟอิบาดัตให้ตามพักดีต่อพ่อแม่ของเราก็อิบาดัตเราดุอาให้แก่ตัวเราเองก็อิบาดัตต่อพ่อแม่ของเราก็อิบาดัตเราให้อาหารแก่คนยากจนเด็กกำพร้าก็เป็นอิบาดัตดังนั้นอิบาดัตในอิสลามก็มีหลักการหลักสองหลักคือ1เราปฏิบัติตามที่อิสลามสั่งไว้2เราปฏิบัติด้วยอิคลาสต่ออัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala ถือว่าเป็นอิบาดัตที่เราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบักยาอัยยูฮันนาสุอ์บุดูร็อบบักุมุลลซีคอลักะกุมวัลลซีนะมินกับลิกุมละอัลลักุมตัตตะกูนwahai manusia hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatah innahu was samiul alim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود. اللهم انصر عبادك المؤمنين الذين يجاهدون في سبيلك برحمتك وقوتك ونصرك يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأنقذ مستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن